Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas agamanya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan pada pagi ini untuk menyambung diskusi kita terhadap satu risalah kecil, satu kitab yang kecil berkaitan dengan akidah, keimanan kita kepada Allah, iaitulah ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pagi ini kita bersiaran di page PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua yang terlibat dalam pengurusan dan juga ahli-ahlinya, serta panjang-panjangkanlah kandungan kuliah kita ini kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Berbalik kepada isu akidah, ia sangat penting untuk kita faham, terutama apabila kita berada di akhir zaman. Kerana sesungguhnya jalan keselamatan dari fitnah di akhir zaman tidak ada yang lain melainkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru sama-samalah kita mempelajari ilmu tauhid, memperteguhkan akidah kita, menghampiri zaman yang penuh dengan pancaroba dan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya fitnah seperti kepingan malam yang gelap gelita. Di zaman fitnah, paginya seorang beriman, petangnya kafir. Atau petangnya beriman, malamnya kafir. Mereka menjual agama dengan urusan dunia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah akhir zaman sangat mencabar, dan kita makin lama menghampiri zaman tersebut. Justru mempersiapkan diri dengan akidah yang mantap, berpegang teguh dengan tali Allah, berlepas diri dari agama selain dari Islam adalah satu kewajipan dan perkara yang sangat penting untuk kita lakukan di akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tajuk kita adalah berkaitan dengan al-amalu bil Qur'ani wal hadis, yang bermaksud beramal dengan Al-Quran dan hadis. Beramal dengan Al-Quran dan hadis. Khusus apa yang kita sebutkan tadi, menjadi keselamatan bagi kita di akhir zaman. Beramal dengan Al-Quran dan hadis termasuk akidah kita, termasuk keimanan kita. Kerana tanpa Al-Quran dan hadis, Islam yang kita anuti ini, kita akan terkapai-kapai dalam mengabdikan diri kepada Allah, sesuai dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, apabila kita mempersembahkan sesuatu kepada manusia, kita nak
yang kita persembahkan itu diterima, maka ada syarat, ada sifat, ada tata cara yang telah digariskan sebagai panduan untuk kita apabila kita mempersembahkan sesuatu, kita diterima dan kita memenuhi prasyarat tersebut. Begitulah juga dengan ibadah. Kita bila Islam, kita nak beramal. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita supaya beramal. Kerana itu disebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih. Dan banyak ayat Allah Ta'ala sebut. Antaranya wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal salih. Annalahum jannat. Bagi mereka syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi asas kepada ayat itu beriman dan beramal. Beriman, beramal. Iman dan amal mesti bersama. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia beramal. Dan sekiranya beramal tanpa iman, amalannya sia-sia. Kerana itu juga kita ahli sunnah wal jamaah, kita katakan amal termasuk dari iman. Amal termasuk dari iman. Dengan amal bertambahlah iman dan dengan maksiat berkuranglah iman. Dan seorang itu beriman, i'tiqad di dalam hati, perakuan dengan lisan serta amalan dengan anggota. Itu definisi iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana itu beramal adalah sebahagian dari iman dan dia merupakan antara syarat sempurnanya iman seseorang. Malah dengan meninggalkan amal-amal yang fardu secara sengaja, mengingkari kefarduannya, maka seorang itu boleh terkeluar dari iman walaupun mulutnya menyatakan dia masih beriman. Orang yang mengucap meninggalkan salat dan mereka mengatakan mereka tidak wajib salat, maka sesungguhnya perbuatan itu menjadikan dia terkeluar dari iman. Jadi sebab itu kita katakan ahli sunnah wal jamaah, mereka menyatakan amal termasuk dalam iman, termasuk dalam definisi iman. Apabila beramal, Allah Azza wa Jalla telah mengkhabarkan kepada kita bagaimana tata cara kita beramal. Maka untuk kita ketahui apa yang Allah Ta'ala kehendaki, mesti kita kembali kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kepada hari ini, inilah tajuk kita, beramal dengan Al-Quran dan Hadis. Baik, kita pergi ke slide kita. Soalan yang pertama dalam slide ini, limadza anzalallahu al-Quran? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Jawapannya, anzalallahu al-Qur'ana lil'amali bihi. Qala Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Okay? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la ta'kulu bih. Maksudnya, soalan yang pertama, untuk apa Allah turunkan Quran? Quran ni untuk apa diturunkan? Susah payah Jibril buat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jarak masa 23 tahun. Susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat dalam masa 23 tahun sehingga menghadapi pelbagai mihnah dan tribulasi untuk menyampaikan Al-Quran. Susah payah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran dan memerangi golongan murtad yang mereka cipta kitab ataupun nabi palsu yang mereka Quran mereka sendiri. Susah payah Uthman bin Affan mengumpulkan Al-Quran di atas satu
tulisan yang dipanggil sebagai Rasam Uthmani. Semua Al-Quran nak sampai kepada kita telah melalui pelbagai bentuk cabaran. Jadi justru kita tanya diri kita, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Apakah sekadar kita ambil beberapa potong ayat, kita pun cetak dan buat frame letak di dinding rumah kita? Atau sebahagian mereka menjadikan Al-Quran sebagai tangkal dan azimat semata-mata? Ataupun ada tujuan yang lebih mulia, lebih indah, lebih agung daripada yang kita sebutkan tadi? Jawapannya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan. Ikutilah apa yang telah diturunkan. Okey. Kepada kalian dari Tuhan kalian. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada kita untuk kita beramal dengan Quran. Untuk kita beramal dengan Al-Quran. Dan Nabi SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran, beramallah dengannya, dan janganlah kalian mencari makan dengannya. Yakni jangan jadikan Quran dagangan kita, untuk kita dapat keuntungan, untuk kita dapat panggil habuan daripada Al-Quran. Jadi Quran ini diturunkan untuk dibaca dan diamalkan. Okay? Untuk dibaca dan diamalkan. Alangkah rugi kalau orang tu dia baca Quran, tak faham Quran dan tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang kedua, ma hukmul amali bil hadits sahih? Apakah hukum beramal dengan hadis yang sahih? Apakah hukum beramal dengan hadis yang sahih? Al-amalu bil hadits sahih wajibun liqaulihi ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Soalan yang kedua, apa hukum pula beramal dengan hadis? Hadis ni apa? Apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amalu bil hadis, beramal dengan hadis yang sahih. Disebut sini hadis yang sahih, nak keluarkan daripadanya hadis yang dhaif ataupun lebih lagi hadis yang palsu. Jadi beramal dengan hadis yang sahih adalah wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan setiap yang dibawakan Rasul kepada kalian terimalah. Quran kata apa yang Nabi bawa terima, apa yang Nabi larang jauhilah. Quran kata begitu. Dan dalam hadis kata, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus, yang mendapat petunjuk, berpegang kuatlah dengannya. Okey? Jadi ini berkaitan dengan hadis. Saya ingat semua orang tahu, faham apa itu Quran, apa itu hadis, tujuan Quran diturunkan dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Kenapa topik ini dibincangkan oleh para ulama? Kerana ada orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata satu zaman tiba orang yang kata cukuplah kita dengan Al-Quran. Golongan ni tak beramal dengan hadis. Dan mereka dipanggil Quraniyun. Orang yang rasa Quran itu mereka cukup dengannya, berpada dengannya. Okey? Mereka rasa cukup dengannya dan berpada dengannya. Dan mereka menolak hadis. Mereka menolak hadis. Mereka dikenali sebagai Quraniyun atau juga dikenali sebagai anti hadis. Mereka juga dikenali sebagai golongan anti hadis. Sebab mereka rasa tak perlu beramal dengan hadis.
cukup dengannya Al-Quran. Sedang Al-Quran dan Sunnah dua-dua merupakan wahyu dari Allah. Baik. Jadi persoalannya, apakah benar dakwaan orang yang kata kita sudah cukup dengan Quran? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Soalan yang ketiga. Apakah kita mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis? Hal nastaghni bil Quran? Cukupkah kita ni amal dengan Quran saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim." Okey. Allah Taala kata, dan kami telah turunkan kepadamu az-zikr, iaitu Al-Quran, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka. Kita boleh highlight di sini. Okey. Ada highlight untuk menjelaskan kepada mereka. Itu dia. Menjelaskan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam diutuskan bawa az-zikr, bawa Al-Quran. Dan fungsi Nabi juga ialah memperjelaskan kepada manusia Al-Quran. Jadi sebab itu, bagi orang yang berpada dengan kata Quran saja, dia sebenarnya kalau dia betul-betul berpegang kepada Quran, dia akan terima Nabi. Kerana perintah menerima Nabi ni termasuk daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia tolak hadis, sebenarnya dalam masa yang sama dia tolak juga Quran. Kerana Quran memerintahkan kita mengikuti hadis. Quran memerintahkan kita menerima wahyu ataupun menerima petunjuk Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul bawa, Quran kata, apa yang Rasul bawa terima. Jadi kalau dia anti hadis, bererti dia menolak Al-Quran. Dan fungsi Nabi ialah memperjelaskan lagi Al-Quran. Sebab tu golongan anti hadis, dia semayang 3 waktu. Semayang pagi, semayang petang dan semayang malam. 3 waktu je dia solat sebab dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Allah Ta'ala sebut tentang 3 waktu. Tentang waktu subuh, waktu pagi dan juga waktu petang. Atau waktu pagi, waktu petang dan juga malam. Jadi orang beramal dengan Quran saja, dia tak ambil hadis, dia semua semayang 3 waktu. Dia kata dalam Quran tak ada sebut pun 5 waktu. Apa jawapan dia? So kita tanya, mu semayang subuh berapa waktu, berapa rakaat? Dia pun jawab 2. Bagi tahu dalam Quran mana subuh 2 rakaat. Dia semayang zuhur berapa rakaat? Dia semayang 3 waktu kan? 4 rakaat dia semayang. Mana ada dalam Quran kata zuhur 4 rakaat? Tak ada. Kenapa subuh 2 semayang, zuhur 4 semayang 4? Dia semayang maghrib pula 3 rakaat atau semayang isyak 4 rakaat. Mari mana waktu tu bilangan jumlah? Jadi kita kata sebenarnya jumlah yang kamu ikut itu datang melalui hadis. Jadi mustahil seorang tu nak berpada dengan Quran menolak hadis. Tak boleh. Ambil Quran saja tolak hadis. Dia tidak akan faham Quran dengan sebenarnya. Kerana Nabi SAW, antara tugas Nabi adalah memperjelaskan Al-Quran. Memperincikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Zakat. Quran sebut tentang zakat je. Tapi berapa nisab dia? Berapa kadar dia? Okay. Apa jenis-jenis yang nak kena bayar zakat? Riba. Macam mana jenis-jenis riba? Ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah.
riba, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Macam mana kita nak tahu kan penjelasan ini? Tidak lain dan tidak bukan dengan hadis. Kerana Nabi SAW turun atau diutuskan untuk memperjelaskan juga Al-Quran, menyampaikan dan memperjelaskan Al-Quran. Jadi batil lah. Maknanya batil ni karut, tak betul, salah lah dakwaan orang yang kata cukup mereka berpada dengan Quran, tak perlu hadis. Okay? Tak tahu satu bab. Ni bukan tak tahu, dia anti terus, dia tolak. Bawa je hadis, saya tak pakai hadis. Saya tak terima hadis. Dia terima Quran je, bawa kerana saya berdalil dengan Quran je. La ilaha illallah. Macamlah Quran tu turun dekat dia, sehingga dia faham apa semua dalam Quran. Jawapannya, kalau dia tolak hadis, sebenarnya dia menolak Al-Quran. Kerana Al-Quran memerintahkan kita mendengar apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya bersamanya. Okey. Ini maknanya bersama Al-Quran ada lagi wahyu yang seumpama dengannya. Sebab Nabi bukan sekadar diberi Al-Quran, tapi diberi wahyu yang seumpama Al-Quran. Makna dari sudut wahyunya sama. Tapi kalam, Quran kalamullah, hadis adalah wahyu yang disampaikan melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahawa wahyu ni ada dua, Quran dan hadis, dan dua-dua ni wajib kita ikuti dan wajib untuk kita beramal dengannya. Okey, wajib untuk kita ikuti dan wajib kita beramal dengannya. Sebab tu orang Islam dia kena jadikan dua ni panduan dia di depan. Okey, jangan Quran dengan hadis duduk belakang dia. Dia pula duduk depan. Ibarat contoh tuan-tuan, kita ni kalau lampu suluh duduk belakang dengan lampu suluh duduk depan, macam mana duduk teraba-raba? Lampu duduk belakang, kita pergi jalan dulu duduk depan. Nampak tak jalan? Tak nampak. Dia kena lampu duduk depan, kita suluh depan, nampak. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kereta tuan-tuan tu lampu terang dia tu duduk belakang. Tuan-tuan gerak dalam gelap macam mana? Ada cahaya tapi tuan-tuan tak belakang. Start kereta, balik nanti tukar. Tak lampu depan tu, pergi letak belakang. Lampu brek tak depan. Modify lah sikit kereta tu. Pergi kat bengkel, modify. Letak lampu cerah tu, letak belakang. Lampu merah tu, lampu brek tak depan. Cuba bawa malam hari macam mana? Contoh, analogi. Nak suruh faham. Cahaya ni kena duduk depan, jangan duduk belakang. Makna duduk depan belakang, apa yang kita buat, letak Quran dulu, hadis dulu depan. Quran kata macam mana, hadis kata macam mana, lalu kita ikut sebagaimana Quran dan hadis beritahu. Jangan kita buat dulu. Kita buat dulu, dah buat baru kita tengok. Quran kata macam mana, aku dah buat dah ni. Hadis pula macam mana, aku dah buat ni. Jangan buat lagi, tanya dulu. Beramal dengan Quran dan hadis maknanya kita mendahulukan Quran dan hadis depan kita. Jangan kita buat satu produk, kita cari sokongan Quran dengan sunnah nak menghalalkan produk itu. Jangan. Patutnya Quran dan hadis duduk depan dulu, kemudian kita ikut dia. Itu contoh, analogi dia. Banyak perbuatan kita hari ini kadang-kadang mendahului Quran dan hadis. Buat dulu, kemudian baru tanya Quran dan hadis. Salah. Kalau kita tak buat, tak apa. Apa-apa tak buat, aku tak tahu nak buat macam mana. Tak apa. Okay? Bila datang hujah Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita buat. Tapi manusia lah ni kadang-kadang dia ada mendahulukan.
dia tak Quran dengan hadis. Kemudian depan dia ada lagi yang didahulukan Quran dengan hadis. Ada lagi yang dia kata, kita nak faham Quran, nak faham hadis ni tak boleh faham macam tu je. Kita tak boleh ambil Quran dan hadis secara mentah. Betul lah. Perkataan tu comel. Comel tu makna betul. Kita ni kalau tak faham Quran, tak faham hadis, kena tanya ahlu zikr, orang yang lebih tahu. Jadi tak boleh ambil secara mentah tu, betul lah. Makna kita kena tanya orang, tanya ulama, tanya asatidzah, macam mana kita nak faham Quran dan hadis. Tapi jangan sampai perkataan tu menjadikan kita ni orang yang menolak hujah dalil Quran dan hadis. Kita ni tak boleh ambil Quran dengan hadis secara mentah. Apa itu? Kita kena ikut ulama. Soalnya sampai ke tahap ulama yang tak ikut Quran dan hadis pun kita kata wajib terima. Kita lari daripada mulut buaya, terjun dalam mulut harimau. Lari daripada salah memahami Al-Quran sehingga pergi kepada membelakangi Al-Quran dan hadis. Mula-mula kita kata kita tak boleh beramal dengan Quran dan hadis secara mentah. Gilah ikut ulama. Ulama kalau ikut Quran dan hadis, beres lah. Dia bantu kita untuk faham Quran, dia bantu kita untuk faham hadis. Alhamdulillah. Tapi jangan pergi kepada ulama yang ajar kepada kita amalan tak ada Quran dan hadis. Jadi kita lari daripada mulut buaya, terjun dalam mulut harimau. Nak lari daripada kefahaman yang salah pada Quran dan hadis, pergi kepada membelakangi Quran dan hadis, mendahulukan perkataan syekh, tok guru dan seumpama dengannya. Tok guru tu kalau betul dia ikut Quran dan sunnah, itu wajib kita ikut, memang kena. Tapi kita kena tahulah, kalau sampai ke tahap dia ni membelakangi Quran dan hadis, janganlah pula kita diikut dia. Baik, jadi soalan yang keempat. Soalan yang keempat, hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Apakah boleh kita mendahulukan suatu ucapan atas perkataan Allah dan Rasul? Maknanya Allah dan Rasul kata macam ni, kita kata ada lagi satu perkataan yang kita nak ikut lebih daripada Quran dan Sunnah. Mana kita mendahulukan sesuatu ucapan atas perkataan Allah dan Rasul. Benda ni basic yang tuan-tuan, tapi banyak kita kena bagi tahu sebab kadang-kadang orang lupa. Dan ada orang buat-buat tak faham. Kita kata, benda ni basic, kita pun faham macam tu. Betul. Semua orang kata kita tak akan mendahulukan Allah dan Rasul. Semua orang kata dia nak kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi realitinya, bila kita beramal, pernah tak kita bandingkan amalan kita? Ada ke dak Nabi SAW ajar? Ada ke dak Nabi SAW buat? Kalau tak ada, maka kita step back. Jangan kita teruskan. Sebab Nabi SAW tak pernah ajar. Ada juga orang ni, dia suka berhujah dengan benda yang tak ada. Dia mendahulukan logik akal dia daripada Quran dan hadis. Dia tak ikut kata syekh dia ikut akal dia. Dan ada juga orang berhujah dengan asas, kalau selama tak ada dalil larang, kita boleh buat. Bila kita larang, tak boleh buat macam tu. Dia kata ada dalil tak nak larang kita? Tak ada dalil, kalau tak ada dalil boleh buat. Dia beramal dengan dalil yang tiada. Macam mana? Dia suka benar. Benda yang tak ada dalil tu hak dia suka buat. Bila kita kata, tak boleh buat ni, mana dalil tak boleh buat? Bila kita tak boleh buat, dia tanya pula dalil larang. Tapi bila dia nak buat, dia tak tanya pula dalil suruh tu. Dia tak tanya pula dalil suruh. Tapi bila kita larang, dia kata tak ada dalil pun larang. Bila nak tinggal, mu tanya dalil. Bila nak buat, mu tak tanya pula dalil. Pelik sungguh. Dalil ni ialah Quran dan Sunnah.
Jadi kita ni kena berhujah dengan apa yang ada. Jangan berhujah dengan apa yang tak ada. Maksud tak ada tu, selama tak ada dalil kita buat. Tak. Kita ni selama tak ada dalil, kita tawakuf. Apa maksud tawakuf? Tahan dulu, jangan buat lagi. Bila ada dalil, petunjuk, baru kita buat. Okay? Ada cahaya, kita pergi. Kalau cikgu tak suruh, duduk dulu. Diam. Jangan buat lagi. Cikgu kata, okey, sekarang boleh buat. Kalau cikgu tak rayak topik kita, jangan tulis apa-apa lagi. Cikgu tak bagi tahu lagi topik. Duduk, diam dulu. Bila cikgu kata, okey, topik hari kita ni berkelah di kampung sekian. Buat kerangan. Buatlah. Itu contoh analogi mudah. Jadi jangan berhujah dengan yang tak ada. Zaman sekarang ni dia suka berhujah. Oh, benda hak tak ada hujah, sedap dia. Tengok kona, kau tu kona, kau ni. Sebab tak ada hujah, tak ada dalil. Bila orang kata, mana dalil? Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Bila kita larang, tak ada dalil pun larang. Ya Allah. Itu dah termasuk mendahulukan sesuatu di atas kalam Allah dan Rasul. Sama ada perkataan ulama lain, atau akal kita sendiri, atau nafsu. Dahulukan nafsu di atas Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh berlaku. Jadi jawapan dia, la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Tidak boleh kita mendahulukan satu perkataan di atas perkataan Allah dan Rasul berdasarkan firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan taat kepada makhluk lebih daripada taat Allah. Malah jangan sampai mentaati makhluk kerana bermaksiat atau dalam urusan maksiat kepada Allah. Dan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir jangan-jangan batu dari langit akan menghujani kalian, makna azab, timpa bala. Aku kata kepada kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pula jawab, Umar kata macam ni, Abu Bakar kata macam ni. Nak mendahulukan Abu Bakar dan Umar terhadap Rasulullah pun Ibnu Abbas tak terima, tak setuju. Apatah lagi nak mendahulukan ucapan ulama ataupun orang lain daripada para sahabat. Bila kita kata hadis buat macam ni, Nabi buat macam ni, dia kata tak. Ustaz ni buat macam ni. Kita kata Nabi buat, dia bagi tahu ustaz tu boleh buat. Bukan setakat ustaz tu. Kalau Abu Bakar, Umar buat lain daripada Nabi pun kita wajib ikut Nabi. Kalau setakat ustaz kita, kalau setakat apa cikgu kita, syekh kita, tak setanding Abu Bakar Siddiq, tak setanding Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Baik, jadi tak boleh mendahulukan sesuatu lebih daripada perkataan Allah dan Rasul. Akhir-akhir ni macam-macam. Mendahulukan perkataan syekh, mendahulukan perkataan guru. Malah mereka kata guru dia ni ada terima ilmu direct daripada Allah. Yang ni bahaya ni tuan-tuan. Sehari dua hari ni kita dihujani masalah isu. Kalau tuan-tuan ikut perkembangan lah. Isu perkembangan ni banyak isu ni. Isu ni ada isu artis. Isu juga gosip. Ada isu PKP. Ada isu politik. Ada isu berkaitan halal haram. Ada isu harimau menangis. Ada isu apa dia? Ada isu tentang gerakan Kristian. Isu juga. Ada isu tentang Nabi Khidir. Isu agama. Isu terbaru. Kalau tuan-tuan ikutlah, tuan-tuan tak ikut tu, macam mana tuan-tuan? Isu ni banyak.
tak sempat kita nak ikut kadang-kadang. Cuma isu terbaru ialah isu tentang perbincangan ulama bab Nabi Khidir. Ada yang kata Nabi Khidir dah meninggal. Ada yang kata Nabi Khidir belum meninggal, masih hidup dan akan meninggal di akhir zaman. Okey. Setiap orang menyandarkan pandangannya kepada ilmuwan dan ulama Islam. Yang kata Nabi Khidir dah meninggal antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Yang kata Nabi Khidir belum meninggal antaranya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Tapi itu satu bab. Tak apalah berkhilaflah kita. Walaupun kita semua tahu bahawa Nabi Khidir kalaupun dia hidup, ya, dia tetap terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memilih pandangan seperti mana Al-Imam Al-Bukhari dalam masalah ini. Cuma kita nak katakan soal nak kata Nabi Khidir hidup ke mati tu, khilaf tu, itu baru tahap pertama. Kalau setakat tu tak apa. Soal dia hidup, soal dia mati tu tak apa. Tu tahap pertama baru. Tapi ada lagi bab khilaf ni. Dia ada sesuatu yang di sebalik ni. Kenapa? Kerana bila dia gunakan, dia ambil pandangan Nabi Khidir hidup, dia pergi lagi bahawa guru dia pernah jumpa Nabi Khidir. Dan guru dia boleh ilmu secara langsung daripada Nabi Khidir. Bila sebut guru dia secara langsung dapat ilmu daripada Nabi Khidir, dia akan relate cerita guru dia dengan Nabi Khidir banding dengan cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Maknanya Nabi Khidir tak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi guru dia pun dah dapat ilmu direct dengan Nabi Khidir, tak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu dah ambil hadis ni. Tak perlu dah, walaupun bertentangan dengan Quran, walaupun bertentangan dengan hadis, tapi tak apa sebab guru dia ambil ilmu direct daripada Nabi Khidir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu adalah satu kiasan perbandingan yang salah. Tak boleh nak banding macam tu. Sebab apa tak boleh banding macam tu? Pertama, andai kata Nabi Khidir ni hidup, kita terima argumen kata hidup. Tapi tak boleh nak buat macam tu. Sebab pertama, bandingan Nabi Khidir dengan Nabi Musa tak sama andai kata Nabi Khidir masih hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sama tang mana? Pertama, Nabi Musa diutuskan untuk Bani Israel sahaja. Jadi wajar tak Nabi Khidir tak ikut syariat Nabi Musa? Wajar. Sebab Nabi Khidir bukan, kalau betul dia dalam cerita tu, dia bukan Bani Israel. Mana dalil bukan? Memang Nabi Musa tak kenal dia. Dan Nabi Musa dengan pengikut dia terpaksa berjalan sampai pertemuan dua laut. Dari situ baru jumpa lelaki yang Allah Ta'ala bagi ilmu ni. Jadi kalau dia tak ikut Nabi Musa, wajar. Sebab Nabi Musa hanya diutuskan kepada Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian manusia. Sehingga hari ini tidak ada seorang pun Yahudi dan Nasrani yang sampai kepadanya seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kalau Nabi Musa tu hidup lagi, Nabi Musa pun kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isa alaihi salam bila turun di akhir zaman, dia akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membandingkan kisah Nabi Musa dengan Khidir, nak anggap serupa Khidir dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah satu perbandingan yang salah.
Apatah lagi kalau dia jadikan hujah guru dia jumpa dengan Nabi Khidir untuk kata guru dia tak perlu ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perbandingan yang salah. Bertentangan dengan topik kita hari ini. Kita mesti beramal dengan Quran dan sunnah. Mari pula guru dia ni terima langsung lepas daripada jumpa Nabi Khidir tu, terima direct ilmu daripada Allah sebagaimana Nabi Khidir ni terima. Nabi Khidir ni kan ada wa atainahu min ladunna ilma. Allah Ta'ala bagi kepadanya ilmu dari sisi kami. Dari sisi kami, jadi dia kata tok guru dia ni selepas jumpa Nabi Khidir boleh ilmu ladunni, direct daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada dah wahyu selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriktikad ada lagi wahyu turun selepas Nabi wafat, maka itu telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Okay? Allah Ta'ala sebut, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Nabi ni penutup sekalian Nabi. Tak ada dah wahyu selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan bagi kita umat yang selepas wafat Nabi melainkan ikut Nabi je. Itu je jalan kita. Jadi isu Nabi Khidir hidup atau mati itu perbincangan ilmiah. Tapi kita kena hati-hati sebab ada orang yang guna isu Nabi Khidir untuk menjustifikasikan amal yang mereka buat tanpa sedar dia telah mendahului Al-Quran dan juga Sunnah. Menjadikan Quran dengan Sunnah di belakang dia, bukan di depan dia. Jadi itu isu-isu yang sangat penting untuk kita faham. Ni, perbincangan ilmiah setakat Nabi Khidir ni hidup mati itu je. Tak ada kata Nabi Khidir ni pergi jumpa orang, pergi ajar orang pun semua ambil ilmu daripada dia boleh beramal dengan ilmu Nabi Khidir. Yang tu tidak ada dalam perbahasan ilmiah. Malah semua ulama sepakat belaka dah. Kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendakwa dia boleh terkeluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia kata dia boleh ilmu seperti Nabi Khidir atau dia jumpa Nabi Khidir, dan dengan sebab tu dia boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah gugur imannya. Dia telah terkeluar dari agama dan orang ni telah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga keluarga kita daripada kefahaman yang menyimpang dan terpesong dari ajaran Islam yang sebenar. Sebab itu, madza naf'al idza ikhtalafna? Apabila kita berselisih pendapat, apa yang kita nak buat? Okay? Apabila kita berselisih pendapat, apa yang kita nak buat? Jawapan dia, na'udu ilal kitabi was sunnatis sahihah. Qala Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin khulafa'ir rasyidin tamassaku biha. Apa yang kita lakukan bila kita selisih pendapat? Kita ni memang selalulah selisih pendapat. Agama pun selisih, dalam dunia apatah lagi selisih. Android ke Apple. Telefon pun selisih juga. Dalam agama, kalau Android ke Apple tak ada masalah, tuan-tuan, pakailah mana pun. Nak sokong pasukan bola mana, nak Liga Itali ke, Liga Inggeris ke, ikutlah. Tapi dalam soal agama, kita mesti kembali kepada usul, kepada asal usul agama. Okey? Ibarat kata, bila kita nak tahu air itu daripada mana, kita selidikilah hulunya. Kalau kita dihilir, hilir ni air dah campur banyak dah. Air dah bercampur, air pun dah keruh,
ada campur air longkang, ada campur air kumbahan, ada campur air daripada kilang, ada campur macam-macam. Keluarlah kupur di sungai, di hilir. Tapi kalau kita nak cari sumber yang sebenar, air yang jernih tu, kena cari kita mudik ke hulu. Naik ke hulu, makin lama akhirnya kita jumpa mata air. Bila kita jumpa mata air, itulah yang sebenar. Dalam perselisih pendapat, maka Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berbeza pendapat pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Allah ajar dah kita, kalau bergaduh, berselisih pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Ni kembali berbeza pendapat, tak ada, aku tak jumpa pun. Larangan Allah Ta'ala tak larang pun boleh. Selama Allah Ta'ala tak larang, boleh. Kita jangan berhujah dengan yang tak ada, berhujah dengan yang ada. Apa yang Allah Ta'ala sebut, ikut tu je. Soalnya kita ni banyak lagi yang Allah Ta'ala ajar, kita tak buat. Tapi kita suka sangat pergi kepada yang Allah Ta'ala tak sebut. Lalu kita kata, takkanlah Allah Ta'ala tak terima. Dia nak terima macam mana? Sudah kita yang dia buat, yang dia sebut pun kita tak buat. Jadi bila berselisih pendapat, Allah ajar kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Allah dan Rasul. Allah ni kembali kepada Quran lah. Kembali kepada Rasul, ya kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, itulah caranya. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Nabi SAW juga bersabda, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus. Berpegang kuatlah dengannya. Berpegang kuatlah dengannya. Jadi ini pesanan Nabi kepada kita SAW apabila kita berselisih pendapat. Jadi tuan-tuan, nak cakap tu mudah, nak buat tu payah. Bila kita selisih pendapat, semua orang menegakkan hujah masing-masing. Kita jangan berdebat nak cari hujah siapa yang kuat, siapa menang, siapa kalah. Kita cari hujah nak cari kebenaran yang ada pada Allah dan Rasul. Walaupun kita terpaksa kita mengaku kalah, walaupun terpaksa kita mengaku salah, tapi kerana mencari kebenaran Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang patut kita lakukan. Okey, semoga Allah Ta'ala jaga kita dalam bab ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Soalan yang ke-6. Okey. Bagaimana cara lepas. Soalan yang kelima, ke-6. Ini ke-6. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasul? Kita mencintai Allah dan Rasul dengan mentaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Simple. Simple. Sayang kepada Allah dan Rasul, ikut Allah dan Rasul. Itu je, simple. Dan kita ni kalau kita nak selamat di hari akhirat pun macam tu je. Aku ikut Allah dan Rasul je. So kalau kita dipersoalkan, lalu jawapan kita kerana Allah dan Rasul, settle. Nah, bukan kita kata mudah semudah itu, cuma ayat sebutnya ada dalil yang menjadikan sandaran kepada kita. Jadi kita akan bergantung dengan Rasul, kita akan bergabung dengannya. Sebab apa? Bila kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita beramal mengikuti perintah Allah dan Rasul. Sekarang ini ramai orang dia, cinta Rasul, malam cinta Rasul, sikit-sikit cinta Rasul. Siap buat cap lagi. Cap, topi, sudu. Tanda cinta Rasul pakai cap. Sayang pada Rasul ada lambang capal, selipar.
Yang ni muskil. Kita dengan sahabat siapa lebih sayang pada Rasul? Kita dengan para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim yang kumpul hadis Nabi ni, siapa yang lebih sayang kepada Allah dan Rasul? Pastinya mereka. Kita ni tak kenal pun tak Nabi. Kenal pun tak Nabi. Para ulama dulu kenal, walaupun tak pernah jumpa Nabi, tapi boleh sebut ciri-ciri sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita ni tak berasa pun nak kenal batang tubuh Nabi. Setakat wayat Nabi, lepas tu mimpi jumpa orang wajah bersih sikit, Nabi selalu. Nabi terus. Padahal ulama dulu sangat hati-hati sebab dia tahu tipu daya iblis. Boleh saja iblis menyerupai orang lain dan menipu orang yang tak pernah jumpa Nabi. Nah, kita kata kita sayang kepada Nabi. Betul, kita sayang kepada Nabi. Rindu nak bertemu dengannya. Tapi kurang-kurang step pertama, pelajari dulu sifat batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru tahap pertama. Sebab tu ada orang sebut dalam bab khilaf Nabi Khidir ni. Lalu tuan-tuan ikut isu. Kalau tak ikut isu, macam mana kan? Orang kata Nabi Khidir ni, apa ciri-ciri dia? Supaya orang bila jumpa seorang yang pelik, dia boleh kata tu Nabi Khidir berdasarkan ciri-cirinya. Ni tak tahu. Tak tahu sifat. Orang ni jumpa, dia kata Nabi Khidir begini, contohnya. Orang ni jumpa, dia boleh kata, aku jumpa Nabi Khidir, sifat dia begini. Tak ada orang yang boleh kata betul, tak ada orang yang boleh kata salah sebab dia tak ada satu ciri sebagaimana Nabi SAW. Sebab tu, pada saya, orang yang beriman atau percaya Nabi Khidir masih hidup, tu satu bab ilmiah sampai tu je. Tapi kalau nak bawa pergi jumpa Nabi Khidir, lepas tu jumpa pula secara terang-terangan, bukan di alam mimpi Nabi, ngadak Nabi Khidir, ambil ilmu dia tahu mana tu Nabi Khidir. Sebab tak ada syama'il, tak ada sifat-sifat sebagaimana syama'il Muhammadiyah. Yang boleh kata, ni sifat Nabi Muhammad, siapa kalau syaitan mari menyerupai orang lain, tapi mengaku dia Nabi Muhammad, maka kita boleh kata, mutipu. Sebab Nabi Muhammad bukan gini sifat dia. Nampak tak? Jadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenali sifat dia pertama. Yang kedua, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan sekadar kita berpakaian, lepas tu kita letak lambang kat kepala kita, lepas tu kita letak ridak dekat bahu kita. Sebab Allah Taala kata dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikut Nabi. Ikut Nabi. Kalau betul cinta kepada Allah dan Rasul, ikutlah perintah Allah dan Rasul. Taatilah perintah Allah dan Rasul. Jangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul ikut cinta kepada Allah dan Rasul. Okay? Nescaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari kedua orang tuanya, dari anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi simple tuan-tuan. Sayang kepada Allah dan Rasul, ikutlah perintahnya. So kita buat hari ni, kita cari perintah Allah dan Rasul. Betul kita sayang kepada para alim ulama, tapi kita kena buat juga cross check. Ada tak amalan yang diajar oleh ulama tersebut dalam hadis? Kita bimbang, takut-takut tak ada. Takut-takut tak ada. Dia niat baik, tapi niat baik belum cukup untuk menjadikan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syarat untuk diterima oleh Allah ada dua. Selain daripada niat yang baik, yang pertama, yang kedua mesti mengikuti perintah itu ataupun mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ikutlah Nabi.
Sedap dia, kecek dia pun tak ikut Nabi. Tuan-tuan, tak boleh ikut 100%, itu memang lumrah. Kita tak mampu nak ikut Nabi 100%. Tapi kurang-kurang kalau kita buat 30% hak Nabi, alhamdulillah. Cuma jangan sampai kita buat lebih daripada Nabi, menyelisih. Sampai ada orang tanya sahabat seorang ulama tu, apakah Allah akan mengazab kita disebabkan kita solat tak serupa dengan Nabi, tak dengan solat? Jadi Nabi dia kata, Allah tidak akan mengazab kamu sebab solat, tapi Allah akan azab kamu sebab kamu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok benda tu, menyelisih Nabi ni kena takut. Nabi tak buat. Mari ada orang tanya saya satu soalan, ustaz boleh tak dia doa ada ustaz tu ajar, bila sebut amin tak cukup dengan amin tu, amin bijahin Nabi. Kena sebut amin dengan jahin Nabi. Jah ni dengan kemegahan Nabi sallallahu alaihi, kedudukan. Kita pernah sentuh bab ni dalam bab tawassul dulu. Mana setiap kali sebut amin, jangan kata amin saja. Amin bijahin Nabi. Amin bijahin Nabi. So kita duk tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi tak ajar lagu tu. Sahabat pun tak buat. Amin ya rabbal alamin. Minta puji Allah. Betul Allah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak berkehendak kepada sekutu, walaupun sekutu itu adalah Nabi. Nabi tetap Nabi, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita angkat kedudukan dia sehingga Allah nak makbulkan doa kita pun dengan kedudukan Nabi. Allah boleh saja ampunkan, Allah boleh saja kabulkan. Malah Allah Subhanahu wa taala lebih suka hamba tu langsung direct doa kepada dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Taala kata, dan berdoalah kepadaku nescaya aku kabulkan permohonanmu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku minta dengan kamu, katakanlah aku ni dekat jangan dengan dia. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak suka menyelisih Nabi, tak suka. Kita suka menyerupai Nabi. Kuat lagu ni sebab Nabi buat macam ni. Kenapa kamu pakai seluar ni siapa sikat, nampak sikat tungging, orang Kelantan kata. Sikat tungging ni maknanya sikat sungguh. Sikit lagi nak nampak lutut. Macam seluar ni tak cukup kain. Tak, bukan masalah seluar tu tak cukup kain. Sebab kita nak menyerupai Nabi. Bila kita baca dalam hadis, Nabi pakai pakaian dia separuh daripada betisnya. Dan Nabi tak suka orang pakai lebih daripada buku lali. Itu yang kita buat. Tak? Jadi kita ni suka menyerupai Nabi waktu salat. Kalau kita semayang akhir-akhir waktu tak suka tu pasal apa? Nabi semayang awal waktu. Kita tak suka menyelisih Nabi. Kalau semayang sendiri kita pun tak seronok pasal apa? Nabi semayang jemaah. Okay? Nabi semayang, tak suka menyelisih Nabi. Kita nak menyerupai Nabi. Buat apa-apa pun dia serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Itu tanda cinta. Itu tanda sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan menyerupai dalam beramal, terutamanya beramal. Kalau makan roti, kita pun teringat Nabi makan roti, kita makan roti, makanlah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai bila dia ajak beramal, kita tak nak, kita nak sama dengan makan je. Okey. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baik, yang seterusnya, hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar. Boleh ke tak kita ni tidak beramal? Sudah. Dan bersandar pada takdir. Ini bab lain, satu lagi bab. Lepas daripada tu dia kata, aku ni belajar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita semua ni dah ada dalam takdir. Lahir-lahir tu dah tentu dah ni ahli syurga ke ahli neraka. Jadi perlu lagi tak beramal? Kalau tiba-tiba dia ahli neraka, buat amal pun masuk neraka. Kalau dia ahli syurga, tak buat amal pun masuk syurga. Gitukah? Jawapannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, soalan ini pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi soalan yang sama.
perlu tak kita ni, bolehkan afala nada'ul amal, bolehkah afala nada'ul amal, gitulah. Apakah kita nak tinggalkan amalan, tak perlu buat amal lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata i'malu, beramal, okey, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang dimudahkan kepada jalan yang menjadi tujuan penciptaannya. Beramal nanti dipermudahkan oleh Allah untuk tahu jalan kita. Jangan kita duduk saja lepas tu kita kata aku ahli syurga. Tahu kat mana? Tak tahu ahli neraka macam mana? Dan kita tak tahu, beramal lah, berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Oleh kerana kita tak tahu kita ni ahli syurga kah, ahli neraka kah, tak ada orang boleh bagi confirmation untuk kita pada hari ini. Lalu kita berusaha, termasuk usaha kita adalah beramal, menepati perintah Allah, menepati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti termasuk dari ahli syurga. Tu kalau tak beramal memang sengaja cari nahas lah. Kalau tak beramal sengaja cari nahas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya kita mengikuti perintahnya, petunjuknya, dan senantiasalah beramal. Bila beramal ikutlah panduan Al-Quran, ikutlah panduan As-Sunnah. Okay? Ikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ayat kita lupa baca ayat tadi, 1, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun siapa yang memberikan hartanya dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, nescaya akan kami siapkan baginya jalan yang mudah. Jadi dipermudahkan jalan kepadanya untuk ke syurga. Yang itulah kita nak, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita mengaku kita ni banyak lagi amalan yang tak cukup, yang sangat sedikit kita beramal. Tapi kerana kita sedar yang sedikit itulah, kita berusaha supaya menepati sunnah agar yang sedikit itu diterima. Jangan pula kita ni dah lah sikit tak diterima oleh Allah. Kalau banyak tak terima pun tak guna. Berbanding sedikit tetapi diterima. Sebagaimana kata Abdullah ibn Mas'ud, berpada-pada sedikit pada amal yang menepati sunnah lebih baik daripada banyaknya amalan tapi menyelisihi sunnah. Jadi oleh kerana kita sedar kita ni tidak banyak amalan, sikit saja amal kita, maka kita khawatir yang sedikit itu pun ditolak, wal iyadzu billah. Oleh kerana itu berpegang teguhlah pada perintah Allah dan Rasul agar yang sedikit itu diterima. Dalam masa yang sama kita jagalah hati kita dengan keikhlasan kepada Allah, kebenaran cinta Allah dan Rasul, agar kita ni menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis dah bab kita ni. Okey. Kita akan pergi kepada bab lawan kepada sunnah, itulah bid'ah. Ni topik ni tuan-tuan sensitif. Sensitif bab sebut bid'ah ni, dia mari sikit telinga. Pagi tadi pun kita sebut dah perkataan sikit. Sikit ni dia macam geli ataupun apa, sakit telinga. Bila sebut bid'ah, ya perkataan bid'ah, Allahu Akbar, keluar dah perkataan ni. Meluatlah dengar perkataan ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isunya bid'ah ni pertama yang sebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sebut? Kerana bid'ah ni dia merupakan lawan kepada sunnah. Dia boleh mematikan sunnah dan boleh menyebabkan amalan seseorang itu walaupun niat dia baik tetapi ditolak oleh Allah di hari akhirat kelak. Justru kita nanti akan bincangkan sama-sama bab sunnah dan bid'ah ini. Bab sunnah dan bid'ah ni saya tak bercadang untuk baca hari inilah. Sebabnya pertama kita baru sambung topik heavy terus. Yang kedua, masih lagi kita ni dalam suasana PKP. Mungkin kita banyak duduk di rumah ataupun
agak sebenarnya pagi ni pun agak penat sikit. Lepas ni pun ada kuliah lagi. Jadi topik ni kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Bab sunnah dan bid'ah. Tapi sebelum kita memahami bid'ah ni, kita mesti memperteguhkan isu sunnah dalam diri kita. Cinta kepada sunnah, sayang kepada sunnah, tak nak menyelisihi sunnah. Sebut apa sunnah ni, biar kita jadi orang yang cinta betul-betul kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat kepada Nabi banyak sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak ikut jalan Nabi. Kita kata aku nak ikut jalan Nabi, aku nak ikut sunnah Nabi. Supaya kita ada rasa kita tak akan benci kepada bid'ah, sehingga kita betul-betul sayang kepada sunnah. Sebab tu topik kita di awal tadi, bab beramal dengan Quran dan sunnah tu ada. Bab ni supaya kita kuatkan keteguhan kita. Seorang tu tidak akan benci kepada bid'ah sehingga dia betul-betul sayang kepada sunnah. Kalau dia ni orang bid'ah, dia senyum, relax, tak apa, buat okey, aku setuju. Buat takkan Allah Ta'ala tolak, kita buat, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, dia sayang. Orang yang kata macam ni pada benda-benda bid'ah, dia mengiyakan benda bid'ah, dan dia sokong, dia sanjung, dia galak pula orang bid'ah, maka sesungguhnya dia belum lagi benar-benar mencintai sunnah. Kalau tanya Al-Imam Nawawi, imam-imam kita yang hebat, memang mereka ni bab bid'ah, mereka benci kepada bid'ah. Cuma isunya ada perkara yang dia masukkan dalam bid'ah, ada perkara yang dimasukkan dalam khilaf ulama'. Tapi bila sebut bid'ah, semuanya benci kepada bid'ah. Sebab apa? Sebab mereka sayang kepada sunnah. Jangan sampai kita sebut bid'ah, perkataan bid'ah lebih kita sayang daripada sunnah. Bila orang sebut sunnah, kita pula, ni sunnah ni pelik ni. Bila sebut bid'ah, bid'ah ni ada dua. Bid'ah ni, okey sebenarnya. Bid'ah. Kita pula defend bid'ah lebih hebat daripada kita defend sunnah. Yang tu kena hati-hati. Sebab tu topik ni sebenarnya topik yang agak penting. Okay, agak penting. Jadi saya ulang sekali lagi, kita tidak akan benar-benar benci kepada bid'ah sehinggalah kita benar-benar sayang kepada sunnah. Okay? Dan jangan sampai kita defend bid'ah lebih daripada kita defend sunnah. Pertahankan sunnah, kerana itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya berhenti setakat itulah. Okey, pada pagi ini mohon maaf di atas kekurangan yang ada. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik, yang kurang, yang salah adalah dari kekurangan saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.